Baik. Alhamdulillah, kami sekarang berada di Pulau Bidan, Yan, Kedah, bersama dengan 12 peserta rehlah pada hari ini yang diketuai oleh Tuan Guru Syekh Aminuddin Haji Abdul Rahim. Jadi Alhamdulillah, setiba tadi di Pulau Songsong, kami bersarapan di sana, kemudian terus naik bot melalui menghampiri Pulau Teluk dan sekarang ni sampai di Pulau Bidan. Di sini kami akan berhadiah jamuan makan tengah hari. Jadi sebelum makan tengah hari, kita santapan rohani dulu. Kita akan ikuti kuliah yang akan disampaikan oleh Syekh Aminuddin kita. Kita akan buat live sama ada melalui pondok sendiri dan juga live Masjid Sunnah Bahiyah sendiri. Dua live ni. Okey, boleh Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'du. Dalam masa beberapa minit pada pagi ini kita isi pengajian kuliah duha kita dengan membaca tentang kelahiran Nabi SAW daripada kitab Ad-Diya'ul Lami' dalam pasal yang keempat muka surat 100. Disebutkan dalam pasal ini yang pertama sekali, wulidan nabiyyu wa nukkisat asnamu ahli syirki banal haqqu wa jaba sada. Wulida telah dilahirkan an-nabiyyu akan Nabi SAW, wa nukkisat dan telah jatuh tersungkur asnamu berhala-berhala ahli syirki ahli syirik, telah tersungkurlah segala berhala ahli syirik. Banal haqqu telah benarlah oleh kebenaran, telah benarlah oleh kebenaran. Wanjaba as-sada, wanjaba as-sada dan telah muncullah kebenaran. Banal haqq wanjaba as-sada. Wansyaqqa dan telah retak iwanun oleh istana raja, telah retaklah oleh tiang istana raja ataupun istana raja atau mahligai Raja Kisra. Telah wanarun ukhmidat, wanarun dan api ukhmidat dipadam, api terpadam, yakni api yang disembah oleh kaum Majusi terpadam pada hari kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Qad 'azzama ar-rahmanu, sesungguhnya 'azzama telah memuliakan ar-rahmanu oleh Allah yang Maha Pemurah hadzal maulida akan kelahiran ini, yakni akan Allah amat memuliakan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita pergi Mekah, kelahiran baginda dikatakan berlaku pada satu bangunan dalam sebuah rumah, yang rumah itu sekarang ini sudah ditukar menjadi satu bangunan yang dikenali sebagai Maktabah Makkah Al-Mukarramah, perpustakaan Mekah yang terletak bersebelahan dengan tempat sa'i. Jadi kalau kita keluar daripada Masjidil Haram melalui tempat sa'i, kita lintas tempat sa'i, kita akan keluar melalui pintu, maka kita selepas keluar kita melihat jarak lebih kurang 100-200 meter lebih kurang, ataupun 200-300 meter, sebuah bangunan kecil, nama dia Maktabah Makkah Al-Mukarramah. Itulah rumah Sayyidina Abdullah dan Sayyidah Aminah, dan itulah tempat baginda Nabi SAW dilahirkan.
Qad 'azzama ar-Rahmanu hadzal maut. Dalam kitab tempat amakinul ijabah, tempat-tempat mustajab doa di Mekah, dikatakan bahwasanya rumah kelahiran Nabi SAW merupakan tempat yang salah satu tempat yang boleh kita hadir dan baca doa dan mudah-mudahan mustajab di situ. Qad 'azzama ar-Rahmanu hadzal maulida, sesungguhnya telah memuliakan oleh Allah yang Maha Pemurah akan kelahiran ini. Aminatun, Aminah itu ibu kepada Nabi SAW. Qad arda'athu, sesungguhnya telah menyusu akan baginda Suwaibatun, oleh Suwaibah. Jadi setelah Nabi SAW dilahirkan, orang yang pertama menyusu baginda adalah ibu baginda sendiri. Setelah ibu baginda menyusu, maka dipindahkan kepada ibu susuan yang kedua, iaitu Suwaibah. Suwaibah ni adalah merupakan hamba kepada Abu Lahab. Ketika baginda dilahirkan, Suwaibah pergi beritahu kepada Abu Lahab bahawa dia berdapat anak saudara, anak menakan baru. Maka Abu Lahab gembira dengan pemberitahuan yang dibawa oleh Suwaibah. Maka Abu Lahab memerdekakan Suwaibah kerana tukar tolong bawa berita tentang kelahiran Nabi SAW kepadanya. Dia gembira bukan pasal lahir Rasulullah, pasal dapat anak menakan. Maka ketika Abu Lahab mati, Sayyidina Abbas, dua beradik dengan Abu Lahab, menakan Nabi SAW beriman. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib bermimpi berjumpa Abu Lahab. Lalu ditanya tentang kepada Abu Lahab tentang apa yang dia dapat setelah mati, maka dia cerita dia kena siksa. Kecuali setiap hari Isnin diringankan siksa, diberikan air minum, diringankan siksa kerana dia disebabkan dia gembira ahli kelahiran Rasulullah dan memerdekakan Suwaibah. Maka ulama kata berdasarkan hadis ini dalam Fathul Bari ada hadis tu, orang kafir pun gembira dengan hari kelahiran Rasulullah, Allah bagi keringanan siksa, iaitu Abu Lahab. Maka bagaimana dengan orang mukmin yang gembira dengan hari kelahiran Rasulullah, sudah tentu ganjarannya lebih hebat. Jadi kenapakah Abu Lahab dapat ringan siksa setiap hari Isnin, setiap minggu? Kerana dia memerdekakan Suwaibah ini. Suwaibah seorang hamba yang kerja dia hamba kepada Abu Lahab, yang dia tu tolong bawa berita ke Abu Lahab yang menyebabkan Abu Lahab syok, gembira. Dan susuan yang pertama, Sayyidah Halimah Sa'diyah, kebaikan yang dia dapat, susu dia banyak, kenderaan kehidupan dia, tanam-tanaman dia subur dan sebagainya. Maka dikatakan di sini wahallat, dan telah menduduki al-barakatu, oleh pelbagai keberkatan, pelbagai kebaikan, dar halimatin, akan rumah Halimah. Rumah Halimah Sa'diyah berubah menjadi rumah yang penuh dengan keberkatan apabila dia mengambil Nabi besar SAW dan menyusu baginda. Wasuqu, dan mereka diberikan air, mereka diberikan bihi, mereka diberikan curahan air bihi, dengan sebab baginda, al-ghais, akan hujan. Kawasan mereka yang kemarau kering kontang menjadi tempat turun hujan yang menyuburkan tanam-tanaman. Wahazus su'dada, dan mereka memperolehi, hazu, mereka mencapai, mereka mendapat, as-su'dad, akan ketinggian. Ketinggian dalam kehidupan hasil daripada penyusuan kepada Nabi SAW. Wa nasha aminan sadiqan mahmudatan akhlaquhu barran sakhiyan ajwada. Wa nasha, dan membesarlah oleh baginda. Nasha yani nasha'a ay Muhammadun, telah membesarlah oleh Nabi SAW aminan, sebagai seorang yang amat amanah, seorang yang digelar al-amin. Sadiqan, seorang yang jujur, yang benar. Mahmudatan, yang terpuji. Akhlaquhu, akhlaknya, akhlaknya paling mulia, sifatnya jujur, sifat baginda benar. Barran, seorang yang suka berbuat baik. Sakhiyan, pemurah. Ajwada, paling baik, pemurah dan seorang yang paling baik.
Mata abuhu bi Taibatin. Telah menikmati oleh bapa baginda di Taibah. Bapa baginda ini Sayyidina Abdullah telah meninggal di Madinah. Taibah ni Madinah. Jadi ayah Nabi SAW meninggal di Madinah. Ketika itu wa Muhammadun hamlun. Nabi Muhammad sedang berada dalam kandungan ibunya. Ketika ayah baginda meninggal, Nabi SAW belum dilahirkan. Masih lagi berada dalam kandungan ibunya. Mata abuhu bi Taibatin wa Muhammadun hamlun. Telah matilah oleh bapaknya di Taibah. Taibah salah satu nama Madinah. Sebelum nama Madinah, ketika zaman Yahudi berada, Rasulullah sebelum sampai, nama dia Yasrib. Bila Rasulullah sampai, berubah daripada nama Yasrib kepada nama Al-Madinah. Al-Madinah mana kota ataupun bandar. Al-Munawwarah mana yang diberikan cahaya. Kota yang bercahaya, kota yang bersinar, kota yang terang benderang. Kerana dibawa cahaya petunjuk oleh Nabi SAW ke tempat tersebut. Maka digelar sampai hari ini Al-Madinatul Munawwarah. Sementara Mekah diberi nama Makkah Al-Mukarramah. Makkah, kenapa nama Makkah? Kerana Makkah ni makna dia sesak. Kenapa sesak? Kerana sesak dengan ahli ibadat sampai hari ini. Kalau kita pergi Mekah, musim haji, musim umrah, tempat yang sesak. Maka berbeza ke Mekah dengan tempat kita. Tempat kita kalau orang semayang, kita nak lintas depan dia, tak boleh, haram. Di Mekah kadang-kadang sesak, tak boleh nak elak. Kadang-kadang kita lintas depan orang semayang. Kalau boleh elak, kita elak. Tak boleh elak, kita terpaksa lintas depan orang semayang. Dimaafkan kalau terpaksa. Begitu juga tempat kita kalau semayang, orang lelaki duduk depan, orang perempuan duduk belakang. Di Mekah kita pergi, ada kumpulan perempuan saja, ada kumpulan lelaki saja, ada kumpulan lelaki perempuan. Suami isteri semayang duduk sebelah menyebelah. Kerana sesak, tak boleh nak elak, kadang-kadang menyebabkan susunan seperti mana di tempat kita sudah tidak berlaku lagi dan dimaafkan kerana itu tempat yang sesak, yang penuh dengan orang ramai. Maka Mekah ini digelar sebagai Al-Mukarramah. Al-Mukarramah yang mana yang dimuliakan. Mekah yang dimuliakan, Madinah yang diterangi dengan cahaya. Cahaya ajaran wahyu yang dibawa oleh Nabi SAW, cahaya wujudnya Nurul Anwar, cahaya segala cahaya itu Nabi besar Muhammad SAW. Maka digelar Al-Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Mekah yang mulia, Madinah yang bercahaya. Itulah dua gelaran mulia yang disebut sampai hari ini di mana-mana kerana lahir baginda di Mekah dan wafat baginda di Madinah. Apabila baginda dilahirkan, ketika berumur 6 tahun, ibunya membawa baginda untuk ziarah makam kubur ayahnya. Fazarat tuhru, maka menziarahilah oleh baginda yang suci itu. Zakal walida, akan bapa itu, akan kubur bapaknya, pusara bapaknya. Bila baginda pergi ziarah kubur bapa dia, fi sadisil a'wami, ketika berumur 6 tahun. Ketika berumur 6 tahun, baginda dibawa oleh ibunya untuk pergi ke Madinah menziarahi pusara kubur ayah baginda Abdullah. Summa bi'audihi, kemudian apabila baginda pulang dengan ibu, wafal himamu ummahu, telah menemui oleh kematian akan ibunya. Wafa, telah menemui, al-himamu, oleh kematian, ummahu, akan ibunya. Ibunya setelah ziarah kubur bapa baginda, buat balik Rasulullah SAW melalui satu jalan, sampai di satu tempat nama dia Al-Abwa, baginda meninggal dunia. Ibunya meninggal dunia. Zatan nada, telah menemui oleh kematian akan ibunya satu zat yang mempunyai kebajikan. Seorang perempuan yang memiliki kebaikan yang banyak, iaitu Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibu Nabi SAW, yang dikatakan bapa dan ayah Rasulullah SAW adalah ahli syurga kerana mereka meninggal ketika Rasulullah belum diutus, atau meninggal sebagai ahli fatrah, orang yang hidup antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW yang tak sampai seruan dakwah kepada baginda. Maka baginda meninggal, ayah Rasulullah meninggal sebagai ahli fatrah berdasarkan ayat dalam suratul Isra, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengazab seseorang melainkan setelah kami lantik rasul. Oleh kerana rasul belum dilantik, dia diutus, maka mak ayah Rasulullah wafat sebagai orang yang menjadi ahli syurga. Itu pendapat yang terkuat dan pendapat kebanyakan ulama. Jadi apabila ibu meninggal umur 6 tahun,
dipelihara oleh datuk selama 2 tahun, iaitu 7 dan 8. Datuk pula meninggal ketika berumur 8 tahun, maka dipelihara oleh pak saudara, iaitu Abu Talib. Maka dikatakan di sini kafalahul jaddu, telah menjaga akan baginda oleh datuk, iaitu Abdul Muttalib. Wa ammun, dan pak saudara, iaitu Abu Talib. Wamtata nujubal azimati sabiran mujtahidah, dan baginda membesar menjadi orang yang bersemangat, orang yang pintar, memiliki keazaman, semangat yang tinggi. Sabiran, amat penyabar. Mujtahidan, orang yang bersungguh-sungguh. Baginda hidup sebagai orang yang sabar, semangat yang kuat, orang yang sabar, orang yang bersungguh dalam melakukan kebaikan di kalangan penduduk Mekah, sehingga baginda digelar sebagai Al-Amin, seorang yang amat jujur dan amanah. Ketika berumur 25 tahun, baginda dipinang oleh Khadijah untuk dijadikan sebagai suami. Maka diceritakan di sini, wa Khadijatun khatabathu, dan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anhu telah melamar Nabi SAW fi 25, ketika baginda berumur 25 tahun. Apabila lamaran itu diterima, maka Nabi SAW pun menghantar wakil untuk meminang sebagai satu adat. Orang lelaki pinang perempuan, sebenarnya sebaliknya yang berlaku. Terlebih dahulu Sayyidah Khadijah yang meminang Nabi SAW, maka berlakulah perkahwinan. Maka disebutkan di sini fahazat, maka Sayyidah Khadijah memperolehi. Hazat ni memperolehi atau mendapat, bil mu'azzam, dapat suami yang amat mulia, maq'ada, kedudukannya, dapat memiliki suami yang paling mulia. Samid dzura, di mana zuriat keturunannya semuanya mulia. Sami makna tinggi, tinggi keturunan baginda. Wafadathu, dan Sayyidah Khadijah mengorbankan, memberikan pengorbanan kepada baginda, bil mal, dengan harta, wabil jah, dan dengan pangkat, kedudukan, wabil ruh, dan dengan roh, dengan nyawanya. Faya ni'mal fida, maka itu sebaik-baik orang yang diberikan pengorbanan. Jadi Sayyidah Khadijah setelah menjadi radhiyallahu anha, setelah menjadi isteri baginda, dia seorang yang kaya dengan sebab dia saudagar, ahli perniagaan. Segala barang perniagaan, harta keuntungan dan harta perniagaan ada diberikan kepada Nabi SAW untuk Islam. Bahkan diri dia sendiri pun dikorbankan untuk Islam, dan pangkat kedudukannya dikorbankan untuk Islam. Maka itu sebaik-baik pengorbanan yang dipuji kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian, ya Rabbi salli ala nabiyyi wa alihi. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, berikan rahmat kepada Nabi, rahmat yang disertakan dengan kemuliaan kepada Nabi, wa alihi, dan keluarga baginda, wal mursalin, dan seluruh para rasul, wa man bihadihi muqtada, dan kepada orang yang mengikut petunjuk mereka. Berikan selawat kepada baginda, kepada keluarga, kepada rasul, dan kepada sesiapa sahaja yang menurut jejak langkah baginda, jejak langkah mereka, yakni Nabi, para rasul, dan keluarga baginda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam dan keberkatan kepada baginda dan kepada keluarga baginda. Selesailah pengajian kita dalam tajuk yang keempat. Kita berpindah kepada tajuk yang kelima. Tajuk yang kelima berbunyi, wa atahu wahyullahi fi ghari Hira, dan telah datang kepada baginda wahyu Allah di Gua Hira. Turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu yang pertama datang di sewaktu baginda beribadat di Gua Hira. Apa baginda buat di Gua Hira? Yaqdi bihi al-ayyama. Baginda menghabiskan di Gua Hira itu akan beberapa hari, fardan, sendirian, duduk seorang-seorang, abidan, buat ibadat. Baginda duduk berkhalwat, menyendiri daripada masyarakat Mekah, duduk seorang-seorang buat ibadat dalam Gua Hira. Ketika itu datanglah wahyu yang pertama. Gua Hira ni tinggi dia lebih kurang 1 jam perjalanan kita naik. Turun 45 minit. Tempat berlakunya Iqra. Dan kalau kita duduk tempat itu, dada kita menghadap ke Mekah, berbetulan dengan Kaabah dada kita.
tepat tempat duduk Rasulullah dalam Gua Hira itu dengan Kaabah Al-Musharrafah. Jadi kalau siapa yang berpeluang naik Gua Hira, dia cuba masuk dalam Gua Hira, boleh masuk seorang dua orang, dia memandang kepada Masjidil Haram, maka dia akan nampak Kaabah tu betul dada dia. Ini tema keistimewaan Gua Hira yang berada di Jabal Nur, digelar sebagai Jabal Nur, Jabal Cahaya, kerana situlah bermulanya cahaya Islam. Apa yang malaikat Jibril sebut? Qala lahu Jibrilu qra. Telah berkatalah kepada baginda oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah engkau. Iqra anta marsulal ilah. Anta, engkau, marsul, seorang rasul yang diutus. Engkau seorang rasul yang diutus al-ilahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia dapat wahyu itu, baginda pun pulang ke rumah. Fa'ada audan ahmada. Maka pulanglah ia dengan kepulangan yang terpuji. Karena sudah dinaik pangkat daripada orang biasa kepada Rasul. Bila pulang, dia bagi tahu kepada Khadijah. Maka dikatakan di sini, Amba'a Khadijata aslamat. Dia memberitahu akan Khadijah. Khadijah pun memeluk Islam. Amba'a, baginda memberitahu Khadijata kepada Sayyidah Khadijah. Aslamat, lantas baginda segera, Sayyidah Khadijah segera memeluk Islam. Itu di kalangan perempuan yang pertama masuk Islam ialah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kanak-kanak yang pertama masuk Islam wa Aliyun, Sayyidina Ali, kanak-kanak yang pertama memeluk Islam radhiyallahu anhu. Dan orang dewasa yang pertama masuk Islam di kalangan lelaki ialah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Maka dikatakan wa sadiquhu siddiqu, dan teman baginda yang bersifat benar. Jadi orang yang pertama memeluk Islam ialah Sayyidah Khadijah, Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka itu aqmarul huda, umpama bulan-bulan purnama yang menerangi dan membawa petunjuk. Bulan yang memberikan petunjuk kepada masyarakat manusia. Digelar sebagai aqmar. Aqmar jamak kepada qamar. Qamar mana satu bulan, aqmar mana bulan-bulan. Sayyidah Khadijah bulan, Sayyidina Ali digelar bulan, Sayyidina Abu Bakar digelar bulan. Tiga-tiga ini merupakan aqmarul huda, bulan ibarat bulan-bulan purnama yang menerangi dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka menjadi pendakwah setelah mereka memeluk Islam, mengajak orang lain masuk Islam. Kemudian lama mana pengajaran ajak masuk Islam ini dilakukan? Peringkat pertama dilakukan selama 3 tahun secara bersembunyi, secara rahsia, bisik-bisik, buat usrah, tempat-tempat tertutup, tak terus terang, tak beritahu kepada siapa. Berlaku selama 3 tahun. Setelah 3 tahun turun ayat fasda' bima tu'mar, maka berdakwahlah secara terang-terangan. Maka baginda mula berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun berikutnya. Maka jumlahnya adalah 13 tahun di Mekah. 3 tahun secara sembunyi, 10 tahun secara terang-terangan. Kemudian disebut sini wa madha yuballighu risalati fi khafa. Wa madha, dan baginda terus yuballighu, menyampaikan, lirisalati, akan risalah, menyampaikan Islam fi khafa'in, pada dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan rahsia. Selama mana? 3 tahun. Summa, kemudian setelah 3 tahun itu, bijahrin, secara terang-terangan, sabiran, dalam keadaan penuh sabar, mukabidan, dan dalam keadaan penuh tabah. Mukabidan, dalam keadaan berjuang sungguh. Setelah berdakwah secara terang-terangan yang bermula pada tahun ke-4 setelah Islam datang, tahun ke-10 Sayyidah Khadijah meninggal. Tahun yang sama juga Abu Talib meninggal. Jadi tahun ke-10 sebelum hijrah lebih kurang 3 tahun, meninggallah isteri baginda yang bernama Khadijah. Dalam tahun yang sama, selang hanya beberapa hari ataupun dalam masa yang singkat, Abu Talib juga meninggal. Maka disebutkan di sini matat Khadijatu ba'da 10. Telah matilah, telah wafatlah oleh Sayyidah Khadijah
setelah 10 tahun baginda berdakwah. Jadi ketika Nabi sampai umur 50 tahun. Baginda jadi Rasul umur 40. Baginda berdakwah sampai umur 50. Maka Sayyidah Khadijah meninggal. Wa Abu Talib. Abu Talib juga meninggal pada tahun yang sama. Ketika meninggalnya dua orang pembela Nabi SAW ini, seorang pak menekan, seorang isteri, maka baginda menghadapi cabaran yang lebih berat daripada golongan Quraisy. Penindasan yang lebih berat setelah itu berlaku kerana mereka sudah tidak takut kepada Abu Talib dan mereka tidak bimbang kepada Khadijah. Maka disebutkan ini wajah baginda menghadapi ba'da zaini, setelah dua orang ini meninggal, syadaida, akan kesusahan demi kesusahan, penindasan demi penindasan, penentangan yang lebih hebat kerana dua pembela sudah tidak ada. Ketika Nabi SAW susah dengan cabaran-cabaran yang semakin berat, Allah hiburkan hati baginda dengan dibawa Isra dan Mi'raj. Maka Isra Mi'raj ini anugerah setelah baginda menghadapi kepenatan, kesusahan yang berlipat ganda. Setelah baginda sedih dengan kematian Sayyidah Khadijah dan Abu Talib yang disebut sebagai Amul Huzni, tahun kesedihan, sedih dengan kematian dua orang pembela, sedih dengan perangai yang semakin teruk yang dipamerkan oleh golongan musyrikin. Tiga kesedihan ini diubat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibawa Isra dan Mi'raj. Maka disambung, asra bihil maula ilal aqsa, telah memperjalankan akan baginda di malam hari oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjidil Aqsa, ala fawqas samawati urujan mufrada. Kemudian baginda naik tinggi mengatasi seluruh langit dengan mi'raj, dengan kenaikan secara sendirian. Kenapa secara sendirian? Kerana malaikat Jibril sampai tengah jalan berhenti. Kalau aku meneruskan, aku terbakar. Kalau engkau meneruskan, engkau semakin hampir. Maka berpisahlah Nabi SAW dengan malaikat Jibril. Apabila sampai ke satu tempat yang malaikat Jibril sudah tak boleh naik atas, Nabi SAW yang naik secara sendirian. Maka ini satu anugerah mukjizat kubra, mukjizat yang besar yang Allah bagi. Baginda naik secara sendirian. Di bawah dikatakan jawaza sidra muntaha. Baginda melepasi sidratul muntaha. Sidrah ni kalau bahasa Melayu kata sidrah ni pokok bidara. Jadi dinamakan bidara. Dia ambil daripada pokok bidara dinamakan sidrah. Kalau bahasa Melayu dia panggil sidir. Sidir ni orang untuk buat ubat pokok bidara, kayu pokok bidara, daun pokok bidara orang buat ubat. Kalau di Yaman orang buat madu lebah, madu sidir, madu lebah pokok bidara. Pokok bidara ni adalah satu pokok yang istimewa. Dalam suratul Waqi'ah kata sidrin makhdud, pokok sidir yang tidak ada duri. Pokok bidara kita lah ni ada duri. Jadi pokok bidara ni sebut dalam Quran, sebut dalam hadis, dia ada manfaat tertentu. Kita guna untuk mandi orang mati pokok bidara ni, apa dia punya akak ataupun dia punya ni dia. Jadi pokok bidara adalah salah satu pokok yang ada dalam Quran hadis. Jadi Sidratul Muntaha nama seperti itu. Wa habahu rabbul arsy, dan telah menganugerahkan kepada baginda oleh Tuhan kepada Arash tamjidan, kemuliaan, wa izzan, dan kemuliaan juga, keagungan dan kemuliaan, auhada, secara sendirian. Sya'nal ma'adi, muka surat 105 disambung lagi. Sya'nal ma'adi, baginda menyaksikan keadaan kiamat. Al-ma'ad mana kiamat. Bagaimana orang yang disiksa dalam neraka, bagaimana orang yang diberi nikmat dalam syurga, bagaimana orang dapat nikmat dalam kubur, bagaimana orang diazab dalam kubur, diperlihatkan pada perjalanan itu. Sya'nal ma'ad, keadaan hari kiamat. Wa barzakhan, barzakhan mana alam barzakh. Alam barzakh alam kubur. Alam pemisah antara hidup dengan kebangkitan semula disebut sebagai alam barzakh. Bagaimana manusia dapat nikmat di alam barzakh, bagaimana manusia yang jahat dikena azab dalam alam barzakh, alam kubur, bagaimana pula alam akhirat diperlihatkan dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Ada yang tanam padi, tanam tanaman, dituai pada hari yang sama. Siapa itu? Wahai Jibril. Orang itu orang yang berjihad pada jalan Allah. Dah tuai, tumbuh lagi buah, ambil lagi tak putih. Mereka orang yang berjihad pada jalan Allah.
Ada orang yang kepalanya kena hampuk dengan batu yang besar sampai hancur berkecai. Bila hancur dicantum kembali, hampuk kembali. Siapakah yang kena hampuk itu? Orang yang berat nak angkat kepala bagi mendirikan sembahyang. Ada kata tak bangkit sembahyang terus, ada kata qada sembahyang. Sembahyang di luar waktu, dihampuk dengan batu sampai pecah kepala dia. Begitulah siksa-siksa yang banyak yang diperlihatkan, siksa orang tak keluar zakat, siksa orang terlibat dengan riba, siksa orang yang tak amanah dan sebagainya. Diperlihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka dikatakan di sini sya'nal ma'adi wa barzakhin. Diperlihatkan keadaan siksa dan nikmat di hari akhirat dan siksa dan nikmat di alam kubur, alam barzakh, ma'a kubrayatil ayati haqqan, beserta tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat yang jelas yang benar. Qad arahu wa ashhada, Allah telah memperlihatkan kepada baginda dan baginda menyaksikan semua perkara itu. Setelah baginda pulang daripada Isra' dan Mi'raj, masih ada lagi mukjizat-mukjizat yang lain yang disenaraikan oleh ulama, antaranya disambung. Wal qamarun syaqqa, dan bulan purnama terbelah dua. Wa hannal jiz'u, dan pelepah kurma menangis. Wal Qur'anu a'zamu ayatin, dan Quran itu mukjizat yang paling besar. Syamsul huda, umpama matahari yang menerangi memberi petunjuk. Dalam syair ini disebut 3 jenis mukjizat. Mukjizat baginda dalam hadis sahih lebih daripada 1000, kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Imam Baihaqi karang kitab 7 jilid cerita tentang mukjizat yang beribu-ribu yang ada kepada Nabi SAW. Salah satunya ialah bulan terbelah dua. Musyrikin Mekah minta, kalau betul kamu Rasul, tolong minta kat Tuhan kamu supaya bulan terbelah dua. Rasulullah SAW minta Allah belah dua, sebelah duduk atas langit, sebelah duduk bawah. Maka orang pakat tengok lah kali mereka tanya orang luar mai, malam sekian kamu tengok tak di negara kamu bulan terbelah? Dia kata kami nampak juga. Menunjukkan itu mukjizat. Maka mereka mengeluarkan satu istilah, Muhammad ini ahli sihir. Mereka tak mau terima, dia berkata ni ahli sihir, dia tipu kita dengan sihir dia saja. Maka mereka tetap kufur yang dengan sebab mereka nak menolak apa yang peminta sudah pun berlaku depan mata. Quran sebut iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar, telah hampir kiamat dan telah terbelahnya bulan purnama. Begitu juga tangisan pelepah kurma. Pelepah kurma diambil, dibuat tempat khutbah. Baginda setiap kali berkhutbah, tangan kiri pegang tongkat, pegang tangan kanan pegang pelepah kurma. Apabila zaman sudah semakin maju, para sahabat kata, mai kita tukar mimbar baru. Nabi SAW pun setuju cadangan itu, maka dibuat mimbar baru. Apabila mimbar baru diusung, bawa masuk-masuk dalam Masjid Nabawi, nak buang hak lama, kayu yang lama menangis seperti mana tangisan anak kecil. Dikatakan seperti mana tangisan unta dan riwayat yang lain. Tangisan kayu itu didengari oleh seluruh sahabat. Kenapa dia menangis? Kerana dirinya akan berpisah dengan tangan orang yang paling mulia yang menyentuh dirinya setiap kali dia berkhutbah. Maka Rasulullah naik, peluk kayu itu, pujuk kayu itu, jangan menangis. Kita akan bersama dalam syurga. Bau kayu itu sengap, maka kayu itu diambil, ditanam di bawah mimbar itu. Dikatakan sedemikian. Tangisan pelepah kurma itu didengari oleh seluruh sahabat dalam Masjid Nabawi. Merupakan satu mukjizat yang luar biasa. Maka disebut sini wahannal jiz'u, dan tangisan pelepah kurma ataupun dahan kurma ataupun ranting kurma yang menjadi tempat sentuhan Nabi SAW ketika baginda berkhutbah. Maka daripada sunnah, daripada hadis tu, ulama kata kalau orang nak baca khutbah, tangan kiri pegang tongkat, tangan kanan pegang tepi mimbar. Kalau kita tak boleh pegang tangan tepi mimbar, kita pegang buku khutbah. Yang penting tongkat belah kiri, bukan belah kanan. Itu dalam kitab-kitab fiqh. Tapi setengah tu khatib hari ni dia tak tahu sunnah tu, dia pegang tangan kanan. Wal qamarun syaqqa wa hannal jiz'u wal Qur'anu a'zamu ayatin syamsul huda. Al-Quran itu ayat yang paling mukjizat yang paling mulia, merupakan umpama matahari yang menerangi, membawa petunjuk. Kemudian disambung lagi antara mukjizat yang berlaku, bainal asabi'i fadha ma'un a'dabun. Antara jari-jari baginda telah mengalir air yang tawar, air yang sedap. Ada satu riwayat berlaku, dia air keluar daripada jari Rasulullah. Saudara Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, sahabat menjumpa, ya Rasulullah, air tinggal sikit. Kami nak wuduk tak ada air, kami nak mandi, nak minum tak ada air.
Rasulullah SAW kata, buat main ayak yang sikit itu. Baginda rendam tangan dalam air itu. Ayak keluar daripada celah jari baginda. Seluruh sahabat minum, seluruh sahabat berwudu dengan ayak itu. Maka ditanya kepada rawi hadis, berapakah bilangan sahabat yang minum ayak yang keluar daripada celah jari Nabi SAW? Dikatakan, dijawab 1,400 orang. Ada riwayat berlaku pada waktu-waktu yang lain dan beberapa kali. Bukan sekali berlaku mukjizat ini ketika mereka bermusafir untuk berjihad. Ayak tak ada, Allah izin ayak keluar daripada celah jari Nabi SAW. Sehingga ulama fiqh buat syair dalam kitab mereka, ayak yang terbaik dunia akhirat, air yang keluar daripada celah jari Nabi SAW. Ayak Telaga Kausar, ayak Zam-Zam, ayak lain jatuh nombor 2, 3. Bainal asabi' antara jari-jari baginda, fadha melimpah, ma'un oleh air, a'zabun yang sedap, wa ghazalatun dan seekor kijang, wa dhabbu dan seekor bebewak pasir, nutqan syahida telah menyaksikan dan bertutur dengan baginda. Ghazalah kijang, ada kisah-kisah binatang dengan Nabi SAW. Kijang lah, unta lah, serigala, biawak pasir. Banyak kisah-kisah Nabi SAW. Nabi Sulaiman dia boleh faham bahasa semut, boleh bercakap dengan burung hudhud. Nabi SAW juga diberikan mukjizat, boleh berdialog dengan senarai binatang-binatang dan faham tentang binatang. Dan di antara kitab yang cerita tentang binatang tu, kitab Khasa'isul Kubra, dibuat satu bab Rasulullah SAW dengan binatang. Binatang yang bernama kijang, binatang yang bernama biawak pasir, menuturkan tentang kerasulan baginda. Maka dikatakan di sini, wa ghazalatun wa dhabbu nutqan syahida. Dan kijang dan biawak pasir telah menyaksikan keberkerasulan baginda, menyaksikan keesaan Allah dan kerasulan baginda sambil bertutur di hadapan orang ramai. Sambungan kenyataan ini menyatakan, qad 'azzama Allahul habiba fala tara bainal khalaiqi misla taha ahada. Qad 'azzama Allahul habiba, sesungguhnya Allah telah memuliakan akan kekasihnya. Fala tara, maka kamu tidak boleh melihat, bainal khalaiqi, antara sekalian makhluk, misla taha, seumpama baginda, ahada, akan seseorang. Tidak ada seorang makhluk pun yang seumpama baginda, kerana baginda lah yang paling mendapat kemuliaan. Sambungan syair ini ada lagi Pak Imam Barih. Dia kata apa? Qad akmalallahu bihid dina. Qad, sesungguhnya, akmala, telah menyempurnakan oleh Allah, bihi, dengan sebab baginda, ad-din, akan agama. Sebagaimana firman Allah, al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Fa arsa, maka baginda menanam ataupun mengukuhkan, li qawaidihi, bagi tiang-tiang asas-asas agama, wa hisnan, dan membuat benteng, syayyada, dengan kukuh, membuat benteng mempertahankan agama. Baginda yang menanam asas-asas agama, baginda yang menjadi benteng yang mempertahankan agama. Allahu akramana, semoga Allah memuliakan kita, bihi, dengan baginda. Ya fauzana, alangkah beruntungnya kita, bi Muhammadin, kerana dapat mengenali dan beriman dengan Nabi Muhammad. Fa'asa, dan mudah-mudahan, nurafiquhu, kita dapat mendampingi baginda, ghada, besok hari, yakni di hari kiamat dalam syurga. Maka pengarang ini tutup dengan doa ini. Dia kata, Allahu akramana bihi ya fauzana, bi Muhammadin fa'asa nurafiquhu ghada. Qaf tu bawah bagi dhammah, nurafiquhu. Ukramana tu ganti dengan fathah. Dhammah pada hamzah tu salah, ganti dengan hamzah. Allahu ukrama salah, yang betul Allahu akrama. Allahu akramana, satu kesalahan yang perlu dibetulkan. Kesalahan yang kedua, fa'asa nurafiqahu. Fa'asa nurafiquhu sepatutnya, dhammahkan qaf. Allahu akramana, Allah telah memuliakan kita, bihi, dengan Nabi Muhammad. Ya fauzana, alangkah beruntungnya kita. Bi Muhammadin, dengan Muhammad, dengan sebab beriman dengan Nabi Muhammad. Fa'asa nurafiquhu ghada, mudah-mudahan kita dapat mendampingi baginda dalam syurga besok hari. Ya Rabbi salli ala nabiyyi wa alihi
wal mursalin wa man bihadihi muqtada. Wahai Tuhanku, sampaikan salawat kepada Nabi dan keluarga baginda dan para rasul, wa man bihadihi muqtada, dan kepada orang yang mengikut petunjuk baginda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikan salawat dan salam dan berkat ke atas baginda. Satu lagi lebih kurang 10 minit, kita tutup dengan doa yang dikarang oleh penulis. Penulis baca doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin sampai seterusnya, nanti kita terjemah. Kita masuk kepada doa penulis pada muka surat 108, 109 dan 110. Ada 3 muka lagi. Doa yang pertama dia kata, Ya Rabbi bil mukhtari akrami syafi'in. Wahai Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkat Nabi Muhammad, Nabi yang terpilih, akrami syafi'in, semulia-mulia pemberi syafaat, aslih lanal ahwal, perbaikilah segala keadaan kami. Jannibna rada, jauhilah kami daripada segala keburukan, segala kecelakaan. Itu doa yang pertama. Doa yang pertama, aslih lanal ahwala jannibna rada, perbaikilah bagi kami akan segala keadaan kami dan jauhkan kami daripada segala kecelakaan keburukan. Doa yang kedua, waslih syu'unal muslimin wa afihim, perbaikilah segala keadaan umat Islam dan kurniakan kesejahteraan kepada mereka. Kurniakan sihat wal afiat zahir dan batin kepada seluruh umat Islam. Watawallahum, dan bimbinglah mereka. Wadfa', dan jauhilah syurura man i'tada, akan segala kejahatan yang dibawa oleh musuh. Jauhilah orang iman Islam daripada ditimpa keburukan segala musuh, iblis, syaitan, Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir harbi, binatang-binatang buah, mana-mana musuh yang nak menyakiti orang Islam, tolong jauhi dan hindarkan kejahatan itu daripada mereka. Kurniakan semua orang Islam itu sihat wal afiat dan perbaiki semua hal keadaan mereka. Itu doa yang kedua dan ketiga. Doa yang keempat, Ya Rabbi wajma' syamlahum, ya Allah, ya Tuhanku, satukanlah hati umat Islam, waltuf bihim, kurniakan kelembutanmu terhadap mereka, wansur bihim, dan berikan pertolongan kemenanganmu terhadap mereka, dinan Nabi, tolonglah dengan sebab mereka akan agama Nabi Muhammad, wa ayyida, dan bantulah ia. Dia berdoa supaya Allah menolong agama Rasulullah dengan berkat kesatuan umat Islam dan memberikan bantuan dengan sebab umat Islam kepada agama Allah. Doa yang berikutnya, sabbit lanal aqdama, tetapkan kaki kami dalam kebaikan. Sasabitul aqdam, tetapkan kaki-kaki kami dalam kebaikan. Waghfir dambana, dan ampunkan segala dosa kami. Wanshur bina, dan bangkitkan dan sebarkan dengan sebab kami fil kaun, di seluruh dunia ini, anwaral huda, akan cahaya-cahaya petunjuk. Jadikan kami penyebab untuk menyebarkan cahaya petunjuk kepada seluruh alam. Wanzur, doa yang berikutnya, wanzur ilaina ajma'ina wa afina. Wanzur ilaina, dan perhatilah kepada kami keseluruhan kami. Perhati dengan pandangan rahmat. Pandanglah wahai Allah akan kami dengan pandangan kasih sayang, belas kasihan kepada kami. Wa afina, dan berikan kesejahteraan kepada kami, sirran wa jahra, ketika sendirian dan ketika di hadapan orang ramai, yakni zahir dan batin. Washfina, dan sembuhkanlah kami, min kulli da'in, daripada segala penyakit. Husnal yaqin, sambungan doa berbunyi, husnal yaqin minka habna wahmina, berikan kepada kami dari sisi engkau keyakinan yang terbaik, keyakinan yang paling mantap. Wahmina, dan peliharakanlah kami. Wahmi himana, dan jagakanlah kami. Wakfina syarral ida, dan jauhkan kami daripada kejahatan segala musuh. Doa yang berikutnya, waqdi lanal hajati, dan tunaikan segala hajat-hajat kami, ajma'aha, semuanya. Wazid
Dan tambahkan kepada kami, ya wasi'al ifdal, wahai Allah yang maha luas anugerah mulia anugerahnya, minka daripada engkau, mahamida akan segala yang terpuji. Tambahkan segala sifat terpuji kepada kami. Doa yang berikutnya, ikhtim lanal a'mara bil husna, matikan kami dengan kematian yang terbaik. Tamatkan umur kami dengan kematian yang terbaik. Wa fil firdausi fajma'na bi Taha Ahmada, dan himpunkan kami dalam syurga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad, Nabi yang terpuji. Wa bi doa yang berikutnya, wa bi maq'adis sidqi nusyahidu wajhahu, dan di dalam tempat tinggal orang yang benar, yakni dalam syurga, semoga kami dapat menyaksikan wajah baginda. Bihadairil qudsi manazil syuhada, dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang dapat menyaksikan baginda yang terpuji. Wa bijahihi, dan dengan berkat baginda, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, faj'alna bihi, jadikan kami golongan yang bersama baginda, min as'adil qaumil kiramis su'ada, merupakan antara orang kaum yang paling bahagia, yang mulia, yang dibahagiakan. Wa adim salataka wassalama alaihi, dan kekalkan salawat engkau, rahmat engkau, dan sejahteraan engkau kepada baginda. Mahabbas sabah, selama angin bertiup, bil fathi, dengan kejayaan, au hadin hada, atau selama mana irama yang dituturkan oleh orang yang merindui baginda. Wal ali ahli tuhri, begitu juga kepada keluarga baginda yang suci. Was sahbil kiram, dan sahabat baginda yang mulia. Wa tabi'in bihabibika tuhri iqtada, dan kepada semua orang yang menjadi pengikut kepada kekasih engkau yang suci. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Guru Syekh Aminuddin di atas perkongsian ilmu pada pagi ini yang kita buat langsung daripada Pulau Bidan, Yan, Kedah. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa di tempat-tempat relah yang lain, insya-Allah. Kemungkinan di Tasik Perlu nanti, insya-Allah kita akan buat siaran langsung di sana pula, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.